Dan semestinya pelbagai isu yang ingin kita perincikan hari ini, terutamanya kadar pengangguran dalam negara turun ke paras terendah sejak pandemik COVID-19. Dalam masa yang sama, jualan perdagangan borong dan runcit Malaysia mencatat pertumbuhan yang kukuh. Dan untuk mendapatkan perincian lanjut, rakan setugas Nina Rozman sudah bersedia dengan perincian yang ada. Silakan Nina. Baik Fahmi, saya akan kongsikan lebih terperinci bagaimanakah kadar pengangguran dan juga iaitu prestasi borong dan runcit kita pada bulan Oktober 2022. Jadi kalau kita teliti pengangguran Malaysia pada bulan Oktober ni, kita dapat saksikan iaitu kekal stabil dengan mencatatkan pada bulan Oktober sebanyak 3.6% pada bulan Oktober, iaitu tiada perubahan berbanding bulan September sebelum ini. Dan ini kalau kita lihat berapakah bilangan penganggur atau jumlah di sini, kita dapat lihat iaitu penurunan bulan ke bulan sebanyak 0.5%. Sebanyak Oktober merekodkan sebanyak 602,000 ada berbanding September, iaitu peningkatan lebih tinggi berbanding bulan September kalau kita saksikan. Namun kalau kita teliti lebih berlanjut mengenai penganggur, ada dua kategori yang kita dapat teliti di sini, iaitu penganggur aktif dengan penganggur tidak aktif, di mana penganggur aktif merekodkan sebanyak 81.6%, manakala penganggur tidak aktif mencatatkan sebanyak 18.4%. Penganggur aktif kita dapat teliti di sini lebih tinggi berbanding penganggur tidak aktif. Dan pada bulan Oktober 2022, kita melihat di sini penganggur aktif telah mencatat penurunan sebanyak 1.1% berbanding bulan September, iaitu sebanyak 491.3,000 pada bulan Oktober 2022. Manakala penganggur tidak aktif pula meningkat sebanyak 2.1% pada bulan Oktober, sebanyak 110.7,000. Dan apabila kita melihat kadar pengangguran, sudah kita mahu lihat juga saksikan bagaimanakah kadar penyertaan tenaga buruh kita pada bulan Oktober. Kalau anda dapat saksikan di sini, iaitu kadar penyertaan tenaga buruh iaitu hampir mencecah 70% dengan kekal sebanyak 69.7%, iaitu kalau kita lihat bulan ke bulan September ke hingga bulan Oktober, iaitu peningkatan sebanyak 0.2%, sebanyak 16.68 juta orang pada bulan Oktober tahun ini. Dan kalau saya beralih pula bagaimana prestasi perdagangan borong dan runcit, sudah tentu iaitu pasaran buruh menunjukkan prestasi yang baik, dan prestasi perdagangan borong runcit pada bulan Oktober juga kita melihat iaitu peningkatan dengan nilai jualan yang dicatatkan sebanyak 133.9 bilion ringgit, iaitu peningkatan pada 15.2% pada bulan Oktober. Dan kalau kita teliti, indeks volume juga meningkat kepada 145.8 mata, iaitu kekal pertumbuhan 2 digit pada bulan Oktober untuk indeks volume bagi prestasi borong dan runcit. Jadi mari kita teliti bagaimanakah kalau kita teliti, kalau saya dapat mirrorkan, iaitu di mana skrin itu, mirror skrin untuk slide seterusnya, kalau kita teliti di sini iaitu prestasi borong dan runcit pada bulan Oktober. Kalau saya akan beralih kepada iaitu perdagangan yang apakah subsektor yang memberi sumbangan kepada prestasi borong dan runcit kita. Kalau kita teliti di sini, iaitu sektor pertama iaitu perdagangan runcit memberi sumbangan yang tertinggi dengan nilai jualan sebanyak nilai jualan mencatatkan 58.3 bilion ringgit pada bulan Oktober. Indeks volume juga meningkat kepada 22.3%. Dan seterusnya kalau kita teliti juga antara subsektor lain yang memberi sumbangan kepada perdagangan borong dan runcit kita adalah perdagangan borong dengan nilai jualan mencatatkan peningkatan kepada 7.3% kepada 59.9 bilion ringgit. Dan kalau anda lihat kepada skrin kanan anda, indeks volume juga mencatatkan peningkatan sebanyak 0.8% pada bulan Oktober. Dan kalau saya beralih kepada iaitu subsektor yang ketiga, iaitu kenderaan bermotor, juga mencatatkan peningkatan dengan nilai jualan sebanyak 15.7 bilion ringgit dan indeks volume sebanyak peningkatan 3% pada bulan Oktober 2022. Dan kalau anda teliti, indeks volume pelarasan musim bulanan September ke Oktober masih kekal di paras negatif dengan mencatatkan sebanyak negatif 2.3% untuk indeks volume pelarasan musim bulanan pada bulan Oktober 2022. Dan kalau anda dapat teliti di hadapan saya dan di skrin depan anda ini, menunjukkan prestasi ekonomi kita masih kekal positif, iaitu kita dijangka juga ekonomi kita akan dapat kekalkan pertumbuhannya dengan pasaran buruh semakin stabil, iaitu pengangguran juga semakin menurun. Sudah tentu banyak perkara yang perlu kita teliti, apa yang perlu diusahakan dengan segera agar kita dapat pastikan perdagangan dan juga pasaran buruh kita ini kekal berdaya saing dan kuat untuk menghadapi pelbagai cabaran global.
Ya, Nina, bercakap tentang perdagangan ya, sejak kebelakangan ini isu melibatkan perjanjian perkongsian komprehensif dan progresif Trans-Pacific CPTPP kembali dibangkitkan. Ini kerana ada yang minta untuk kekal menyokongnya, ada juga yang mahu ia dikaji semula malah meminta Malaysia menarik diri daripada perjanjian itu. Dan untuk mengulas lanjut perkara ini, kita bersama dengan dua tetamu melalui Google Meet iaitu Dr. Juwita Mohamad, pengarah Unit Ekonomi dan Perniagaan Ideas dan juga Dr. Ong Kian Ming, bekas Timbalan Menteri MITI. Dan kita mulakan dengan soalan pertama. Ada beberapa pihak usul supaya CPTPP ini dinilai semula, minta Malaysia untuk menarik diri, dan bagi pandangan Dr. Kian Ming dan juga Dr. Juwita, mengapa segelintir individu memberi cadangan seperti ini? Saya mulakan dengan Dr. Kian Ming dulu. Silakan. Untuk menarik diri dari CPTPP, tetapi saya nak memberitahu penonton anda semua bahawa ada 4 negara termasuk United Kingdom, China, Chinese Taipei ataupun Taiwan dan juga South Korea yang telah memohon untuk memasuki CPTPP, dan tidak ada satu negara pun yang telah menyertai dan meratifikasi CPTPP yang hendak untuk menarik diri. Jadi saya rasa semua negara ni mereka nampak bahawa kebaikan daripada menyertai dan juga meratifikasi CPTPP adalah lebih daripada apa-apa kekurangan yang mungkin ada. Dan bagaimana pula dengan Dr. Juwita? Ya, saya pun lihat ada segelintir segelintir kumpulan yang memberi cadangan untuk menarik usul CPTPP atau menarik penyertaan kita dalam CPTPP. Jadi di sini saya rasa mungkin mereka masih lagi tidak mengenali dan mengetahui tentang itipati bab-bab perjanjian, dan mereka juga mungkin tidak lagi tahu beberapa pengecualian jangka pendek yang Malaysia telah terima berkenaan dengan bab State Owned Enterprise atau GLC, mengenai bab Investor State Dispute Settlement, dan dengan ini hak-hak atau agenda Bumi Putera kita masih lagi terjamin dengan adanya carve-outs ataupun dengan adanya pengecualian jangka pendek sebegini. Dr. Juwita, kalau kita dikatakan negara anggota yang meratifikasi CPTPP ini akan beri keuntungan kepada Malaysia dari segi pertumbuhan KDNK dan juga aktiviti perdagangan. Namun nak dapat ratifikasi ini bukan mudah. Mengambil contoh Malaysia sendiri mengambil masa kira-kira 8 tahun rundingan sebelum akhirnya menandatangani perjanjian ini pada tahun 2017. Selepas itu ia mengambil masa dalam kurang 4 tahun lagi sebelum akhirnya meratifikasikan perjanjian ini pada akhir tahun ini. Jadi bantu kami faham apa yang kita dapat nikmati dari penyertaan dan ratifikasi CPTPP ini dengan melalui proses yang agak lama. Jadi why it's worth the wait, pandangan Dr. Juwita? Jadi seperti yang kita tahu, CPTPP ini adalah satu perjanjian perdagangan bebas antarabangsa mega yang melibatkan 11 ahli ekonomi dari seluruh kawasan lingkaran Pasifik. Jadi pada tahun 2019 terdapatnya projection atau unjuran bahawa semua negara CPTPP kalau dilihat secara kolektif berangkumi 13% daripada KDNK sedunia. Jadi tidak seperti perjanjian perdagangan bebas tradisional yang lain, CPTPP ini lain daripada yang lain kerana ia bukan sahaja menyediakan capaian pasaran untuk barangan, untuk perkhidmatan dan pelaburan sahaja. Ia menyediakan piawaian berkualiti tinggi mengenai isu seperti government procurement, perusahaan milik negara, perolehan kerajaan, alam sekitar dan juga isu buruh. Jadi standard yang lebih tinggi ini apabila dilaksanakan secara kolektif akan meningkatkan ketelusan dan tadbir urus dalam amalan perdagangan dan pelaburan untuk semua ahli CPTPP. Untuk itu, inilah sebabnya it's worth the wait.
Dan bagaimana pula dengan Dr. Kian Ming, kalau boleh kongsikan bagaimana CTPP ini menyumbang kepada kadar KDNK negara dan apa orang kata, macam mana kita nak faham proses jika Malaysia menarik diri, apakah kesannya terhadap negara kita? Ada mungkin wujud orang kata isu orang kata impak buruk terhadap implikasi terhadap imej negara, atau macam mana Dr. Kian Ming? Okey, bagi saya merujuk kepada unjuran cost benefit analysis yang telah dibuat oleh salah sebuah consulting firm yang diterbitkan oleh MITI pada awal tahun ini, di mana unjurannya adalah dalam masa 10 tahun KDNK Malaysia akan tambah sebanyak 1.9% akibat daripada penyertaan Malaysia dalam CPTPP ini, lebih kurang 60 bilion US dollar. Itu adalah penambahbaikan dari segi pelaburan, dari segi pertumbuhan ekonomi jangka masa panjang. Untuk saya rasa orang ramai ataupun orang awam memahami kebaikan CPTPP ini, saya beri satu contoh mudah. Sekarang Malaysia tidak ada mana-mana perjanjian bebas sebelum CPTPP dengan negara Canada, Mexico dan juga Peru. Dan untuk negara Canada dan Mexico, mereka adalah top 20 economies di seluruh dunia. Jadi dengan adanya CPTPP dan dengan penyertaan Malaysia dalam CPTPP, syarikat di Malaysia boleh memasuki pasaran besar di Canada dan juga Mexico, dan pada masa yang sama kami juga boleh menarik pelaburan daripada kedua-dua negara ini. Kami juga boleh menggunakan kedua-dua negara ini untuk menembusi pasaran yang terbesar sekali di seluruh dunia, iaitu Amerika Syarikat, walaupun mereka bukan ahli CPTPP. Itu dari segi bisnes. Dari segi dari segi impact, jikalau Malaysia menarik diri dari CPTPP, ia akan memberi satu imej yang tidak baik, di mana ada ramai pelabur akan fikir bahawa kerajaan baru ini tidak suka kepada perdagangan perjanjian bebas dan tidak pro business. Dan akibat daripada ini, kemungkinan besar pelabur asing akan mengalih pelaburan mereka ke negara yang ada dalam CPTPP, seperti negara Vietnam yang telah meratifikasikan CPTPP, dan mungkin negara yang mahu menyertai CPTPP seperti China, seperti UK, seperti Korea, mereka juga tidak begitu suka untuk melabur ke dalam Malaysia, kerana mereka nampak bahawa Malaysia memang tidak begitu committed kepada perjanjian perdagangan bebas seperti CPTPP. Baik, sudah tentu seperti yang Dr. Kian Ming berkata, untuk menjaga reputasi negara itu amat penting. Jadi kalau saya bertanyakan kepada Dr. Juwita, kalau kita dapat lihat, iaitu kita sudah baru saja mendapatkan ratifikasi ini akhir tahun ini. Namun pada masa yang sama, kalau kita teliti, banyak laporan ataupun amaran yang kita kemungkinan akan menghadapi kelembapan ataupun kegawatan ekonomi pada tahun depan. Jadi apakah langkah-langkah pada pandangan Dr. Juwita untuk kita gerakkan, yang boleh kita gerakkan dengan segera, satu penilaian berterusan dilakukan terhadap kesan CPTPP kepada negara? Bagaimana? Saya rasa walaupun dalam kegawatan ekonomi ini, perjanjian CPTPP ini boleh menolong para peniaga dan juga isi rumah. Saya rasa pada pandangan saya, CPTPP ini boleh dijadikan sebagai a new source of growth, satu punca atau sumber pertumbuhan ekonomi Malaysia walaupun di dalam kegawatan, kerana CPTPP ini menurunkan duty import secara serta-merta untuk hampir 99% barangan. Ia juga akan menghapuskan non-tariff barrier atau pelbagai barrier-barrier yang bukan berbentuk duty import. Jadi dalam erti kata itu, saya lihat CPTPP ini boleh membantu pertumbuhan ekonomi Malaysia walaupun dalam keadaan kegawatan ekonomi sedunia. Itu nombor satu. Dan nombor dua, buat waktu ini semua rakan-rakan CPTPP kita
telah pun mengadakan satu perjumpaan di antara think tank oleh ataupun institusi penyelidikan dari semua negara CPTPP dan di Singapura tahun ini, dan kami sudah lihat secara tidak begitu terperinci lagi kebaikan-kebaikan dari segi kuantitatif yang negara-negara CPTPP ini telah um, uh, terima dengan adanya ratifikasi mereka 3 tahun yang lepas. Jadi untuk Malaysia, kita juga akan mengumpulkan data terkini, data isi rumah, data dari SME dan juga data dari pekerja untuk melihat impak perjanjian CPTPP ini ke atas kelompok-kelompok masyarakat ini. Dan untuk ini saya rasa kita perlu tunggu untuk beberapa tahun lagi supaya data set yang menyeluruh boleh diterima. Jadi saya rasa CPTPP ini mampu membantu Malaysia sebagai negara dagang yang kecil tetapi terbuka dalam masa sederhana dan jangka panjang. Ya, untuk Dr. Kian Ming, mungkin boleh kongsikan apa cabaran global pada masa hadapan dan bagaimana CPTPP dapat diteruskan dalam mendepani cabaran tersebut, dan juga pandangan doktor terhadap hasrat negara China untuk menyertai perjanjian ini. Apakah signifikannya orang kata China turut serta dalam perjanjian ini, Doktor? Ya, saya rasa salah satu cabaran besar yang dihadapi oleh semua negara sekarang ialah dari segi supply chain ataupun sekatan dan juga disruption kepada supply chain yang berlaku akibat daripada COVID dan juga peperangan di Ukraine. Sekarang apabila kita lihat, apabila kita ada perjanjian perdagangan bebas seperti CPTPP dan juga RCEP, supply chain ni dari segi regional ataupun antarabangsa boleh diperkukuhkan. Dan ini adalah salah satu sebab kenapa negara China mahu menyertai CPTPP, kerana mereka lihat bahawa sekarang ada negara seperti Amerika Syarikat yang cuba untuk menyekat penyertaan negara China dalam supply chain, global supply chain di industri seperti E&E ataupun electronics dan electrical items. Jadi saya rasa apabila Malaysia menyertai CPTPP, Malaysia juga boleh menyertai dengan lebih kukuh lagi global supply chain ni ataupun rantaian bekalan antarabangsa yang boleh memberi lebih pekerjaan yang high quality dan juga gaji tinggi kepada penduduk dan juga pekerja di Malaysia. Dan kami sepatutnya tidak mengabaikan peluang ini di mana kita telah meratifikasikan CPTPP and we have now a seat at the table. Jadi jangan keluar daripada CPTPP dan juga melepaskan peluang keemasan ini. Bagaimana pula dengan Dr. Juwita mengenai hasrat China ini pula? Buat waktu ini saya rasa bagi ideas, kami berpendapat bahawa perlu adanya usaha yang lebih giat untuk menggalakkan lebih banyak persetujuan awam terhadap CPTPP. Dan seperti yang saya katakan tadi, walaupun ratifikasi perjanjian ini merupakan satu pencapaian yang penting, kami galakkan satu penilaian yang berterusan dijalankan ke atas kesan CPTPP di lapangan. Jadi ideas kami menyeru sokongan tambahan terhadap PKS atau SME dibuat untuk meningkatkan daya saing dan juga ketersediaan pasaran mereka supaya mereka juga boleh mengambil bahagian dengan cara yang lebih efisien dalam rantaian bekalan CPTPP secara keseluruhan. Baik, Dr. Juwita, saya nak tambah sedikit. Kalau kita tengoklah keadaan China sekarang, negara China dengan
iaitu sekatan kesihatan sekatan COVID-19 menyebabkan kelembapan menyekat perdagangan, terutama China merupakan antara dagang utama kepada Malaysia dan beberapa negara lain. Jadi bagaimana untuk kita faham, adakah CPTPP ataupun RCEP ni wajar kalau kita tengok contoh China? Kita kena tunggu negara China pulih baru kita boleh sertai mulakan proses CPTPP, ataupun kita boleh mula bila masa, atau kena lihat keadaan ekonomi negara? Bagaimana, Doktor? Kita telah pun menyertai CPTPP secara 100% kerana sudah pun ratifikasi, ada proses ratifikasi, dan selepas kita serahkan instrumen-instrumen ratifikasi itu, kita akan enter into force, dan tarikh entry into force itu saya rasa sudah pun beberapa hari yang lepas atau seminggu yang lepas. Jadi kita sudah menyertai CPTPP dengan secara teknikalnya. Untuk China di Malaysia ni kita ada pelbagai perjanjian perdagangan dengan China, ASEAN plus China, dan ASEAN plus China upgrade, dan juga ialah dengan RCEP. Walaupun buat masa ini China masih ada polisi zero COVID, tapi saya lihat polisi zero COVID ini semakin dilonggarkan, dengan erti kata kalau kita tengok polisi kuarantinnya. Sekarang ni mereka yang ada COVID, COVID ini boleh dikuarantin di rumah. Jadi ini merupakan signal kelonggaran polisi zero COVID ini. Jadi saya rasa dan saya harap dalam masa, mungkin harapnya dalam tahun depan ini, sedikit sebanyak polisi-polisi sebegini akan tidak terlalu ketat, dan ini juga boleh membantu masalah-masalah supply chain yang bukan saja berpunca daripada China, tetapi juga berpunca daripada masalah kontainer, masalah import dan ekspor, ataupun demand untuk ekspor, permintaan untuk ekspor daripada Eropah dan Amerika Syarikat, dan kita perlu lihatlah perkembangan ini. Ya. Dr. Kian Ming, kalau boleh kongsikan harapan Dr. Kian Ming kepada kerajaan baharu dalam konteks reformasi struktur perdagangan negara. Ada beberapa perkara yang saya nak tegaskan. Pertama ialah permohonan negara seperti negara China, negara South Korea, negara UK untuk masuk ataupun menyertai CPTPP ini tidak bergantung sedang berjalan sekarang, dan sekarang selepas Malaysia telah meratifikasi CPTPP, Malaysia ada hak untuk memastikan bahawa kepentingan negara kita dijaga apabila permohonan dari negara ini untuk menyertai CPTPP ini dibangkitkan dalam mesyuarat CPTPP. Itu nombor satu. Jadi kalau kita keluar daripada perjanjian ini, maksudnya kita tidak ada apa-apa hak untuk menyuarakan hak kepentingan negara. Nombor dua ialah saya rasa pihak MITI dan juga kerajaan baru ni ada tanggungjawab yang penting untuk memberitahu SME dan juga syarikat-syarikat besar di Malaysia bagaimana untuk memasuki pasaran-pasaran yang baru seperti apa yang saya katakan tadi, Kanada, Peru dan juga Mexico, dan membantu buat matching dengan syarikat dan juga pihak berkepentingan di negara-negara ini supaya kemasukan ke dalam pasaran ini boleh dibuat lebih senang. Dan nombor tiga, saya rasa lebih banyak penjelasan perlu dibuat kepada orang ramai demi bahawa CPTPP ini akan membawa kebaikan kepada rakyat dalam masa jangka panjang dari segi pelaburan dan juga peluang perdagangan yang lebih. Bukan sesuatu yang akan ada akibat yang begitu ketara dalam masa jangka pendek, tetapi ini adalah jangka masa panjang.
Ya, betul. CPTPP ini bawa impak jangka masa panjang kepada ekonomi negara dan sebenarnya perlu untuk rakyat Malaysia mengetahui literasi CPTPP ini dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Terima kasih kepada Dr. Juwita Muhammad, Pengarah Unit Ekonomi dan Perniagaan IDEAS, dan juga Dr. Ong Kian Ming, bekas Timbalan Menteri MITI, kerana bantu kami untuk faham tentang isu CPTPP ini dengan lebih lanjut.